bahawa Nabi SAW telah bersabda, agama itu adalah merupakan nasihat. Agama maksudnya ialah wahyi yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, untuk ditunjuk dan juga untuk menjadi panduan kepada manusia di atas dunia ini. Kerana manusia walaupun mempunyai akal fikiran yang membezakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Hebatnya manusia dengan ada akal fikiran boleh menundukkan binatang yang lebih besar daripada dia. Bahkan boleh menundukkan makhluk-makhluk yang lebih hebat daripada dia, macam besi, kayu dan lain-lain lagi. Manusia yang kecil boleh bawa kapal yang besar, boleh bawa kapal terbang dan lain-lain lagi. Tapi dengan akal fikiran sahaja tidak cukup bagi manusia untuk duduk di atas dunia ini menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu kepada benda lain. Benda lain tersebut dinamakan sebagai agama, iaitu wahyi yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, yang berakhir dengan Nabi Muhammad yang diturunkan Allah dengan Al-Quranul Karim. Dan di antara kandungan dalam agama tersebut ialah nasihat. Nasihat ni maksudnya ialah benda baik, benda yang memberikan manfaat, benda yang memberikan faedah. Tak ada benda hak paling baik, hak paling memberikan manfaat dan faedah kepada manusia malaikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis ini, bila ditanya oleh sahabat, nasihat-nasihat itu bagi siapa? Nabi menjawab, yang pertamanya ialah bagi Allah. Maksud nasihat bagi Allah ialah kita mestilah beriman kepada Allah, mestilah patuh dan taat akan perintah Allah. Macam dalam bulan puasa ini, kita berpuasa, kita tak makan, kita tak minum dan kita tak buat benda-benda yang membatalkan puasa, daripada terbit matahari sehinggalah tenggelamnya matahari. Tak ada orang paksa kita, tak ada orang suruh kita. Tak ada orang ambil pisau letak tekuk kita dan kata pada kita, mu kena puasa, kalau tidak aku kerak tekukmu. Tidak. Jadi kita tinggal benda-benda yang kita buat hari-hari. Kita makan, kita minum, kita tinggal bila masuk bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana kita taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala nak kepada kita, selepas daripada bulan Ramadan, kita pun kena begitu juga, taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Nabi menyebut lagi, ialah nasihat itu juga bagi kitabnya, yakni bagi Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi SAW. Yang dimaksudkan dengan nasihat bagi kitab ialah kita juga mestilah beriman kepada semua kitab-kitab, semua wahyi-wahyi yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu. Lebih-lebih lagi ialah kitab suci Al-Quranul Karim, bahawa ianya adalah merupakan firman Allah. Ianya tidak sama dengan ucapan-ucapan makhluk. Kita mestilah mengagungkan Al-Quran, mestilah membaca Al-Quran, mestilah memahami Al-Quran, dan lebih besar daripada itu lagi, mestilah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pedoman di dalam kehidupan kita. Kerana kehidupan manusia di atas dunia ini nak mencapai keredaan daripada Allah, mestilah berlandaskan kepada panduan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebut lagi, seterusnya nasihat itu bagi Rasulnya. Maksud nasihat bagi Rasulnya, iaitu nasihat bagi Nabi SAW. Bukan kita kena nasihat Nabi. Maksudnya ialah kita mestilah membenarkan risalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak boleh ambil separuh-separuh, kena ambil belaka. Semua yang diajar, semua yang ditunjuk oleh Nabi SAW
kepada kita. Seterusnya Nabi sebut lagi, nasihat itu juga ialah bagi pemimpin-pemimpin kepada orang Islam. Maksud nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, mestilah menegakkan yang hak, mestilah menegur, mestilah memimpin mereka supaya melaksanakan syariah dan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam pemerintahan. Tak boleh pakai ikut area belaka. Semua hak pemimpin dan pemerintah kata kita kena ikut belaka, tak boleh. Tapi mestilah menegur dan menasihati mereka. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis yang lain, afdalul jihad 'inda Allah kalimatu haqqin amama sultanin ja'ir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seafdal jihad di sisi Allah ialah kalimah yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kita bercakap, kita berkata benda yang benar, mesti laksana Islam, mestilah menegakkan syariat Allah di hadapan pemimpin yang zalim. Itu adalah merupakan seafdal jihad. Pemimpin yang zalim ni tak semestinya dia kata orang, tak semestinya dia penjarakan orang, tak semestinya dia seksa orang. Memang itu adalah merupakan sebahagian daripada gambaran kezaliman. Tetapi zalim di sisi Islam ialah menetapkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Macam isu yang berlaku beberapa hari yang lepas berkait dengan isu serbuan ke atas gereja. Hak ditimbul dalam surat khabar ialah pergi serbu gereja, masalah itu, masalah ini dan sebagainya. Sebenarnya masalah yang paling besar sekali ialah macam mana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Memang gejala murtad berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini. Jadi penyelesaian kepada masalah tersebut tidak lain dan tidak bukan, yang pertamanya ialah mestilah memberikan kefahaman yang betul kepada umat Islam berkait dengan agama Islam. Sebab masalah itu berlaku ialah kerana orang Islam jahil, tak reti berkait dengan agama Islam. Penyelesaian yang keduanya ialah mestilah diwujudkan di sana hiwar. Mestilah diwujudkan di sana di kalangan orang Islam dengan orang bukan Islam, kita boleh bincang, kita boleh terang. Mu royak agamamu, aku royak agama aku. Hak mana betul, mestilah terima. Ini apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Dan penyelesaian yang paling besar sekali ialah apa yang mesti dilakukan oleh kerajaan yang memerintah. Mestilah melaksanakan hukum hakam Allah. Mestilah melaksanakan hukum had ke atas orang yang murtad. Sekarang ini tak ada di sana enactment ataupun undang-undang ke atas orang yang murtad. Jadi orang yang murtad senang-senang aja ikut dia. Nak keluar daripada agama Islam, nak menganut agama lain. Sebab apa? Sebab tak ada undang-undang. Itu masalah yang paling besarnya. Masalah yang paling besarnya mestilah kembali kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, melaksanakan hukum hakam Allah, termasuklah melaksanakan hukum had ke atas orang yang murtad yang keluar daripada agama Islam. Seterusnya yang terakhir sekali Nabi sebut, nasihat itu ialah bagi orang Islam secara umumnya. Yakni dengan memberikan nasihat kepada mereka, membimbing mereka supaya mengikut ajaran Islam yang sebenar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikut jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan yang lain sesat boleh membawa kebinasaan di atas dunia ini, dan lebih besar lagi ialah kebinasaan di hari akhirat kelak. Inilah dia satu hadis yang sangat menarik, walaupun ianya satu hadis yang pendek, tetapi memberikan pengajaran dan pengiktibaran yang sangat besar kepada kita umat Islam secara khususnya. Wallahu a'lamu bis